Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallah. Yang mulakan jutaan kuasa muslimin muslimat dan mata Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala zimpah kemudian dapat kita salat berjemaah dan insyaAllah menyambung kuliah kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar terdapat kita gunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim wa bi'alaihim waradhdallin. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung ke surat 14 iaitu sembahyang, ya, mensenangkan dirinya. Surat 14 ya. Jumpa. Okey. Tajuknya sembahyang menyenangkan dirinya. Dan sabda Nabi SAW, apa kata Nabi kita? Ya. Bermula sembahyang itu nur. Mana orang yang sembahyang tu dia dapat nur. Apa nurnya? Iaitu Allah Ta'ala bagi hatinya bercahaya dan juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermula sembahyang itu nur, yakni cahaya yang mencerahkan hati orang yang sembahyang. Jadi sembahyang itu nur. Bila orang tu sembahyang, dia dapat mencerahkan hati seorang itu. Bila hati cerah, maka nampaklah kebaikan dan nampaklah keburukan. Ketika itu dia akan milih mana kebaikan dan mana keburukan. Itulah manusia itu kena tanam letak dia 3 perkara. Kalau 3 perkara tu ada, insya-Allah orang tu akan mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Yang pertama sekali, mengenal akan Tuhannya. Jadi kena belajar ilmu mengenal Tuhan, itu belajar ilmu tauhid. Yang kedua, mengenal mana mudarat, mana manfaat. Kalau orang yang ada nur hatinya, dia dapat mikir mana mudarat, mana manfaat. Maksudnya dia dapat fikir yang manfaat tu dilakukannya, yang mudarat ditinggalkan. Itulah ciri yang kedua, yang perlu lekat otak kita tu. Yang ketiga, mengenal kehidupan selepas mati. Kerana kehidupan lepas mati ni panjang sangat. Dunia ni sekejap je, senang ke susah ke 60-70 je. Tapi dalam kubur begitu panjang. Panjang sangat. Macam emak kita, apak kita, atuk nenek kita yang meninggal tu. Kalau dalam nikmat, nikmat lah. Kalau dalam azab, azab lah. Betul lah. Dunia ni hanya sekejap sangat. Betul lah. Itu Rasulullah menyatakan, A'maru ummati sittin wa sab'in. Umur umat aku 60-70 je. Sikit benar yang melepasinya. Betul tak? Jadi maknanya sabarlah sikit atas dunia tu. Kalau senang ke, jangan senang tu menyebab kita jauh dari Tuhan. Sabarlah kalau susah tu, tahanlah sikit. Kerana senang dan susah tu sementara saja. Kerana kehidupan dalam kubur begitu panjang. Betul tak? Tambah kubur kita tu sempit, kamar yang sempitnya, betul tak? 7 kali 3 je, betul tak? Tetapi boleh tak kita besar kubur kita? Ini boleh. Jadi sebelum kita mati, kita cuba booking dari sekarang supaya kubur kita besar, luas. Apa kata Rasulullah? Barang siapa nak kuburnya luas, dia kena apa? Apa amalan nak buat? Sembahyang jemaah. Kalau kita sembahyang jemaah tu, seolah kita telah booking tempat kubur kita luas. Orang sembahyang jemaah ni, kubur dia tu yang 7 kali 3 tu akan membesar 70 hasta. 70 hasta tu berapa kaki? 240 kaki. Tak hebat ke? Masuk 7 kali 3 melebar 240 kaki. Boleh lingkar. Yang orang tak bagi jemaah tu gamuk-gamuk, dia kubur luas lah kot. Dan kubur yang luas tidak boleh juga, tak sesuai juga kalau tidak ada lampunya. Apa lampu nak bagi kubur tu luas? Rumah dah macam kita, rumah dah luas tapi lampu tak ada. Entahlah. Siang okey lah, kalau malam ada lampu bunga mentah je tapi light depan tu. Dah ada lampu. Itu melanggar juga. Tak ada lampu macam mana? Jadi bagaimana nak melampu kubur tu? Rajin mendengar kuliah. Berada di majlis ilmu. Kalau sebulan kita kata 5 kali, dengar 5 kali. Rumah yang besar kalau 5 biji lampunya terang. Tapi kalau rumah besar, sebiji lampunya nampak bayang je lah. Jadi kita kena berusaha. Kalau ada satu majlis, satu tempat tadi 5 pengajian, pergi 5 pengajian supaya kita nak tempah 5 lampu tu. Tu dah.
Bila banyak lampu dalam rumah, terang lah. Tapi kalau rumah lampunya satu je, ada malap lah tu. Dia. Bukan susah sangat. Dia. Kalau nak musuh rumah dunia, nak cari duit lagi. Buat tandas pun dekat 1,000. Kalau musuh rumah lagi besar. Itu dia. Jadi senang. Rumah yang ada itu sementara je. Betul rumah tu ada 3. Ada rumah mampu tengok. Mahal sangat lagi mampu tengok je. Reji helio, reji lubang telinga, reji lubang hidung. Berapa gayup? 500,000 ngeling kepala jemaah ni. Tak apa. Tak dapat pun tak apa. Pasal kita akan tinggalkan. 60-70 akan ditinggal ke rumah 500,000 sejuta pun. Yang kedua, rumah mampu milik induk sekarang ni. Taklah besar sangat. Hiduplah hujan terih, hiduplah panas matahari. Jadilah ya. Pasal esok tinggal juga. Dan rumah yang ketiga, rumah apa? Rumah mampu tengok. Rumah mampu milik satu, nombor 3. Rumah? Rumah pasti milik. Rumah sebenar-benar pasti milik mana? Seorang je pesenjanya. Seorang je penumpangnya. Orang pasti milik tak ada kawan. Kawan dia 3 je. Sebelum kita mati ada ilmu. Sebelum kita mati ada amal. Sebelum kita mati ada iman. Itu je kawannya. Dengan ilmu tu kita beramal. Dengan beramal tu bertambah iman kita kepada Allah. Itulah kawan kita. Kalau kita mati, seekor pun tak ikut. Binatang yang kita beli, seekor pun tak ikut. Orang yang kita beli, seorang pun tak ikut. Walau 4 bini, seorang pun tak ikut. Bini 4, seorang pun tak ikut. Tak ada kata dalam ramai-ramai bini tu, kau pergi balik semua, tinggal aku seorang dengan suami aku, dengan abah kau main, dengan apak kau main, kau balik. Kalau rasa fikir pukul 12 hantu mi hilang ke mi tertarik. Tak ada. Semua kumbah semuanya. Betul Rasulullah nyatakan, yattabi'ul mayyitas salas. Yang ikut manusia itu kubur 3 je. Pertama apa? Maluhu, hartanya. Semua hartanya ikut. Motor dia bawa cucu anaknya. Kereta dia bawa cucu. Dia satu je nampak ke masjid tu. Dekat sejam. Hormat kononnya. Bila lepas tanam, tu dia 5 je. Cepat sampahnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang ikut kuah apa? Wa ahlu, keluarga dia. Bininya 4 ada. Anak ada, cucu ada, kawan ada. Lepas tanah lebuh dia. Yang 3 ikut kubur apa? Wa amalu, amalan kita ni. Fayarji'u usnani. Di antara 3 tu 2 balik. Maluhu balik, harta balik. Wa ahluhu balik. Wa yabqa wahid. Yang ke-1 yang sampai kita. Wa amaluhu, amalan kita ni. Amalan baik teman dia, amalan jahat pun teman dia. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau jahat, itulah teman juga dia, teman dia. Jadi maknanya bila kalau kita tahu keinsapan diri kita tu, hati dah masuk nur tadi, dia fikirlah, dia banyak mikir benda nak bawa. Dan korang mikir benda nak tinggal. Tapi kalau hati tak masuk nur, dia lebih banyak mikir benda nak bawa. Lebih banyak mikir benda nak tinggal. Dan sikit ataupun tak masuk pun benda nak bawa. Sibuk saja. Sebab tu kita kena bertuhan kepada Tuhan yang menjadi dunia. Jangan bertuhan kepada dunia. Kalau bertuhan dunia, sibuk saja. Tapi kalau kita bertuhan kepada Tuhan yang menjadi dunia, ada masa untuk dekat Allah. Ada masa dekat Allah, ada masa dekat alam. Kalau tidak, dekat dengan alam saja. Tak dekat Tuhan punya alam. Jadi dia kata, sentiasa, dia kata apa? Bermula sembahyang itu nur. Cahaya. Cahaya di mana? Yakni cahayanya yang mencerahkan hati orang yang sembahyang. Maknanya orang yang sembahyang tu hati dia bercahaya. Dan bila bercahaya, cerahlah hati untuk mikirkan. Sudah. Betul fungsi manusia dia 4. Sangat penting 4 benda tu. Yang pertama otak, kedua telinga, ketiga dada, 4 hati. 4 benda ni mesti ada peranan masing-masing. Fungsi manusia ni ada 4 dalam kehidupan nak jadi bahagia. 4 anggota ni mesti peranan. Yang pertama otak, yang kedua telinga, ketiga dada, 4 hati. Peranan otak apa? Tempat berfikir. Mana lebih baik di antara 2 ni? Di antara manfaat dan keburukan, mana lebih baik? Fikirlah. Tu guna otak. Yang kedua telinga. Apa guna telinga?
Dengan telinga tu dapat faham. Bila orang cakap tu dengar, perhatikan. Ada. Jangan dipekak dengan telinga tu. Ada. Kerana dapat faham tu asal telinga dapat dengar. Kalau telinga tak dengar, bila nak faham? Ya. Yang ketiga, dada. Ada. Dada tu tempat ilmu. Penuhkan dada tu dengan ilmu pengetahuan. Ada. Jangan dikosongkan. Ada. Belajar terutama ilmu yang perduaan tu. Perduaan ilmu fiqh mana sempadannya. Perduaan ilmu tauhid mana sempadannya. Ilmu tasawuf secara perduaan mana sempadannya. Ada. Tu guna dada tu. Dan peranan manusia yang keempat, hati. Hati ialah tempat akal. Ada. Jadi dapat akal tu mesti ada 3 perkara yang di atas. Otak tadi untuk kita fikir, telinga untuk faham, dada untuk tempat ilmu, dan hati barulah dia akal tu berjalan. Jadi ponsi manusia tu 4 perkara ni perlu diisi. Otak dia merupakan tempat fikir. Lepas tu kita fikir mana baik mana buruk. Telinga tempat faham. Pasal dengan ada telinga kita dengar tu baru faham. Dada tempat ngisihkan ilmu pengetahuan. Dan hati itu tempat akal. Maka hati pun berfikirlah mengikut perkara-perkara yang sepatutnya. Jadi katanya, dan sabda Nabi lagi, setiasa Allah berhadap ke atas hamba dengan wajahnya. Orang yang semayang ni, Tuhan berhadap dengan wajahnya. Wajahnya maksud bukan wajah seperti kita, zat dia, rahmat dia. Bukanlah berhadap seperti wajah muka kita pula. Tuhan menghadapkan zatnya akan dirinya yang tak serupa dengan yang bersifat mukhalafatul khawarij tu, tak serupa semacam siap hamba yang solat. Tuhan berhadap kepada orang tu. Jadi kalau orang tu tak semayang, Tuhan tak ada. Maka tak ada, orang tu tak dapat rahmat. Kita berkendak pada rahmat Tuhan, kasih sayang Allah. Kalau Allah Ta'ala ada kasih sayang pada kita, maka kita mendapat keberkatan hidup kita. Sebab tu nak berkat tu mesti ada 3 perkara dalamnya. Ada 3 perkara dalam tu, maka hidup tu dah adalah ciri-ciri berkat. Apa makna berkat? Berkat ni ziyadatul khair. Bertambah-tambah kebajikan. Bertambah-tambah kebaikan. Itu makna berkat. Lagi umur panjang bertambah baik. Lagi umur panjang bertambah kebajikan. Itu berkat. Ini tak. Kalau tak berkat tu, lagi panjang lagi apa tak. Sayang. Ada kuliah tak mau dengar contohnya. Semayang jemaah rajin, tapi nombor kuliah tak ada. Patutnya semayang pun wajib, ilmu semayang pun wajib. Tapi tak ada. Ini gambar Rasulullah 1000 tahun lepas. Ada. Mana akhir zaman ni manusia suka beramal menuntut ilmu tak ada. Yakunu fi akhir zaman. Akan berlaku satu masa esok, ubadun juhalun. Rama al-ibadah tapi jahil. Semayang waktu tu terhenti, tapi kuliah balik. Biar asal ilmu semayang tak ada balik. Orang cerita buat semayang dia balik. Tapi ilmu semayang tak belajar. Betul bila sebut semayang jemaah, kita pergi masjid tu, semayang jemaah kan. Semayang jemaah maksud semayang beramai-ramai. Jemaah tu maknanya beramai-ramai, berkumpul, berhimpun. Bila sebut jemaah ada 2 di situ. Satu imam, satu makmum. Makmum kena tambah pengetahuan, imam kena tambah pengetahuan. Jangan sama, takut sama je. Tapi ada kuliah balik. Atau bila nak tambah? Jadi makmum ada 5 jenis nak makmum kan. Disebut seorang jemaah ada imam, ada makmum. Nama makmum ada 5. Yang pertama, makmum muwafiq. Yang kedua, makmum masbuk. Nombor 3, makmum dah lebu. Pergi jemaah, ilmu jemaah tak belajar. Atau bila ada peningkatannya, bila sesuatu berlaku, dah tak dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, saya dah bagi nombor selalu ya. Kena tengok selalu ya. Kalau tengok lupa, ada yang tak boleh tengok duit je. Kalau ilmu kena tengok. Anda lupa, duit tak lupa. Ni biru RM1. Ada. Kalau ilmu kena selalu tengok. Nak selalu diberi peringatan. Kalau tidak, dia lupa. Ada. Nombor 3, makmum musabaqah. Nombor 4, musawakah. Nombor 5, makmum muwafaqah. Anda dah tahu ke ilmu-ilmu yang 5 ni? Siapa makmum masbuk, siapa muwafiq, siapa musabaqah, siapa musawaqah, siapa muwafaqah. Kena belajar lah. Kalau satu berlaku senang. Sebagai contoh, satu hari untuk imam itu ada. Sepatutnya rakaat pertama tak ada tahiyat awal. Tapi hari itu dia baca tahiyat awal. Itu makmum apa nama? Patut tahiyat awal rakaat kedua kan. Tapi hari itu imam baca rakaat pertama sembahyang zuhurnya. Jadi anda makmum apa?
Musawakah ya? Apa maksud musawakah? Makmum yang mendului imam. Ada kalau sembahyang boleh mendului imam? Dalam sembahyang boleh mendului imam tak? Dia memang tak ada suara ke mak ya? Ha? Boleh dalam sembahyang mendului imam? Boleh. Ada kalanya mendului imam hukumnya wajib. Ada kalanya mendului imam hukumnya haram. Ada kalanya mendului imam hukumnya batal. Kena belajarlah ilmu pengetahuan itu. Itu nama ilmu jemaah. Ada kalau wajib lima bila imam salah pada kedudukannya, sepatutnya ayat awal rakaat petak kedua tapi baca rakaat yang pertama, maka anda semua sekali makmum sabaqah. Apa tu makmum sabaqah? Semua kena bangun. Tak boleh bersekutu baca tahiyat bersama kerana itu bukan tempat dia. Dan juga tak boleh buat negur masa di bawah. Subhanallah kata. Maka imam bangun, maka imam tak batal, yang batal tu dia. Pasal batal? Makmum sabaqah menegur mesti di atas, tapi tak mau belajar. Ada keluar balik. Bila imam salah, subhanallah katanya. Rupanya imam tak batal, kena lupa. Yang batal kita. Pasal kita tak tahu identiti kita. Identiti kita makmum sabaqah negur mesti di atas. Tapi di bawah tegurnya. Rakaat pertama tu imam baca tahiyat ya. Dia tahu imam ni silap ni kata. Subhanallah kata. Maka imam pun bangunlah. Imam tak apa, dia terlupa. Dia tegur, dia bangun. Yang batal tu kita. Pasal kita tidak menambah ilmu pengetahuan. Dada tu tak pernah ditambah dengan pengetahuan. Betul lah. Menegur rajin tapi ilmu menegur tak tahu. Sebab tu saya ngajar ke bengkelnya. Sebab tu ramai orang tak suka. Tak suka tak lah. Saya kuliah saya tiap malam ada. Ada. Tak nak idak. Kalau nak juga telinga kena tebal-tebal kan. Jangan nipis sangat. Ni telinga macam limau nipis. Tegur sikit dah beraya. Yolah telinga macam limau parut. Parut tu kan nak ambil air apa ya. Jenuh nekan baru keluar. Nak apa itulah. Ni telinga macam limau nipis. Apa yang jadi? Cari salah saja. Bukan cari salah. Kita dah selesaikan masalah. Masalah lama dah. 60 tahun masalah tak selesai. Kita selesai kan? Dia kata macam salah saya. Satu masjid lagi, pengusi pun tak suka saya. Dia pesan ke imam, jangan bagi ustaz dengar je. Nyalah ke orang saja. Dalam negeri Perak Tengah ada satu pengusi, tak suka saya ngajar. Dia pesan. Lama kali tu imam tu, tuan pengusi, kami dia beli kitab. Kalau tuan pengusi bila ngajar, kami suruh dia berhenti. Dia diam lah. Siapa nak ngajar tak? Sampai dia pun dah pernah diam terus. Udah awak tak nak dengar, pergilah balik. Apa yang asyik orang pula? Ya, yang asyik orang. Masih lagi berjalan. Orang nak ngajar awak, tak mau dengar. Macam orang kata, mikir ada lipan baju. Macam suka aku lah, tumpul gigit. Sebab terima kasih lah. Ya. Yuk, selipan. Lentok je lah orang punya tau. Alamak nak tumpul lah tu gigit. Apa serang? Tanya pada ahli anak murid, macam mana tuan-tuan jangan pedulikan dia. Tapi saya akan buat keputusan juga. Kerana masjid tuan rumahnya pengusi. Kalau pengusi yang Fatah ada tengah lampatian kata. Tak pernah kita dengar orang begitu. Kalau tak ada diam ini komplain pula. Yang kita nak ajar tu benda yang baik, bukan benda yang buruk. Kalau tiap kali ngajar orang mencuri ke arak juga elok berhenti pun. Ini nak ngajar baik. Tak mau. Jadi maknanya kena belajar. Betul dia. Ada kala haram bila kita menulis satu rukun, ada kala batal. Itu bahagian apa? Makmum kena tahu lah 5 nama tu. Imam pula berapa nama? 3. Imam? Lagi? Tu caranya. Jadi bila imam batal, jangan lari pula. Pasal awak tahu, bila batal carilah pengganti. Cari pengganti yang ketiga cara. Pertama apa? Menarik baju pengganti ke depan. Yang kedua isyarat. Yang ketiga cakap, tolong ganti teman. Gantilah. Siapa yang mengganti tu imam mana? Imam Badar ke Imam Jadid? Udah pening. Imam Badar lah. Imam Badar imam ganti. Imam Jadid imam baru. Dia. Jadi dia ganti lah. Maknanya tersebut imam ganti, dia kena baca lah apa yang tinggal oleh imam pertama. Tak selesai dia sambung. Jangan ulang balik. Kalau ulang balik, itu imam jadi imam baru. Kalau imam baru, kesan pada makmum. Makmum kena wajib niat aku makmum. Tidak batal solatnya. Itu cara mengganti.
Itu kalau cara mengganti jangan ceritakan. Kalau umpamanya satu hari tu kita nampak imam tu terkena najis, tercicak betul-betul berak atas baju belakang, nampak najis meleleh pada baju tu. Atau yang kedua, tu imam tu kainnya carik, nampak sekupang, duduk sekupang umpamanya. Sebab tu bila pergi carilah kain elok ni, kain dah kaput, pergi masjid, masalah. Belilah bukan mahal ya, belilah baru tak mesti mahal. Ini baju nak cari pakai, seluar kain nak cari pakai, lalu makmum ternampaklah najis di belakang imam itu. Nak buat macam mana? Nak tegur subhanallah, takkan dia tengok apa dia bertegur aku, betul dekatnya, geram kata dia. Jadi nak buat, kita nampak tak imam terkena najis ataupun terbuka aurat. Batuk orang lelaki antara pusat lutut kan, di antara pusat ada lubang kecil. Nak buat macam mana? Tegur subhanallah, dia takkan ngambilnya. Aku betul rekan aku, dia yakin betul. Kata dia menegur. Jadi dia nak buat, ada masalah lah. Kalau subhanallah sampai sebulan pun tak mau nerima. Macam mana buat? Maka makmum tu duduklah ke depan bersama barisan imam itu. Dan imam kena faham, bila ada orang sebelah dia tu maknanya dia tu dah batal. Jangan tembi pula. Melampau lah. Ada kalau cerita benda ni, kalau imam tak ada, jangan cerita. Saya banyak ngajar kuliah, imam duduk dalam bilik, atau bilik nak tahu. Ataupun lepas maghrib imam start motor balik, waktu tu kan datang balik. Atau kalau berlaku apa itu, makmum tahu perkara yang batal, dia kena buat, dia tembinya. Atau lepas semayang, ngapa mikir ni buat tembang apa ni, udah apa itu, mikir kain dah rabak, mikir belajar, mikir tak cicak basah tak jatuh. Mana makmum yang nampak perkara yang batal, dia ke depan duduk sebaris dengan imam, belah kanan atau belah kiri, terpulang lah. Jadi imam maksudnya bila tahu ada orang sebelah dia tu, maknanya anda sudah batal. Anda tak tahu, yang tahu tu makmum yang tahu anda sudah batal. Keluarlah, jangan tembi-tembi pula. Itu cara lah. Salah seorang makmum tadi ke depan, dalam berbaris tegak dia. Itu dia. Jadi imam pun tahu, apa tak aku batal, takkan ada orang pengganti ni. Maknanya ada benda yang makmum tahu aku dah batal tu, sampai dia kain aku cari ke, atau umpama terkena najis ke. Begitu cara. Ini nampak diam je. Ikut juga. Ustaz sah beriman imam batal, hukum batal. Atau niat furaqah, dia seorang yang tahu, yang kawan sebelah tu tak tahu kan. Maknanya dia kira penting diri sendiri, dia tahu. Dia sah dah, yang kawan tak dah sah. Patut dia kena beritahu, tuan-tuan semua kena ulang balik semayang. Pasal tu imam tadi dia telah batal, kain dia cari atau kena najis. Yang dia lepas tak semayang, dia seorang je. Itu namanya kawan tak ngasih, nama dia yang lepas. Patut selamat ke lah. Pasal dia kena beritahu, tuan-tuan saya seorang je sah. Pasal saya nampak imam tadi kena najis, tu kain cari. Tuan-tuan dengan imam kena semayang dia semula. Dia seorang je lepas. Itu tak patut. Lepas tengkuk dia seorang je. Jadi begitu keadaannya. Kalau tegur subhanallah, dia tak, imam tak layan. Kata gua, awak dah betul kan? Apa tegur-tegur ni? Jadi itu caranya. Kalau kain dia koyak, ataupun badan atau baju dia kena najis, nampak tercicak jatuh, nampak mengalir tercicak, berayur. Lain yang kering tu, dia tak melekat. Kalau kita tegur subhanallah, takkan jadinya. Pasal dia ada rekat yang betul. Jadi kita pun ke depan bersama dengan bagi imam tu, dan imam kena tahu bila ada orang sebelah dia, menandakan dia sudah batal. Mana tahu? Yang tahu batal makmum. Pasal apa? Mungkin kain tercari ataupun terkena najis. Itu caranya. Jadi orang yang semayang ni sentiasa Allah berhadap atas hambanya dengan wajahnya. Dengan wajah bukan wajah seperti kita. Wajah tu maksud dengan rahmat dia tu. Yakni dengan beri berbagai-bagai nikmat. Orang yang dekat dengan dia tentu bagi nikmat. Baca Tuhan kata dalam Quran, fazkuruni azkurkum. Ya kamu ingat akan aku ingat kamu. Kalau banyak ingat, banyak aku ingat. Kalau sikit ingat sikit lah. Walaupun keadaan mula-mula kita sebelum dulu susah bukan main, Allah Ta'ala akan bagi pelan-pelan. Dengan berbagai-bagai nikmat selama berkekalan sembahyangnya. Masa hidupnya dia mengekalkan sembahyang itu. Yakni selama tidak meringan-ringankan akan sembahyang. Jadi orang yang tidak meringan-ringankan sembahyang, Tuhan akan beri nikmat dan Tuhan akan mandang
kepada orang sembahyang tu, dan dia kurniakan berbagai-bagai nikmat, kata dia, yang tak disangka-sangka, kata dia. Jadi sebab kita susah ni pasal rezeki sangka-sangka. Buat bendang 10 ekar sangka-sangka, untung. Apa dah tak jadi, makan tak datang. Buat begitu sawit begitu juga. Udah pergi marah. Lama otak pun jauh-jauh botak terus. Mikir benda yang sangka. Kita kena banyak memikir benda yang tak disangka. Nak dapat benda yang tak sangka, taat pada Tuhan. Bila taat pada Tuhan, Tuhan bagi rezeki yang tak sangka-sangka. Bendang tak ada, tapi senang dia. Sawit tak ada, senang dia. Getah tak ada. Yang kita bendang ada, sawit ada, getah, tapi macam orang susah. Baju pun cerampin sana, cerampin sini. Tak lepas-lepas. Yang kawan bendang tak ada, apa tak ada, tapi hidup macam orang senang. Dia ni orang yang taat, benda tak ada seperti ada. Yang tak benda banyak tapi macam tak ada. Apa faedah? Tak henti-henti. Dia menghadap dunia, tapi tak juga senang-senang. Pasal dia bertuhan kepada dunia, maka susahlah dia. Tapi kalau orang tu bertuhan kepada Tuhan punya dunia, ada ruang. Tuhan akan beri. Nampak taklah teruk sangat. Tuhan dah sayang kat dia. Bila Tuhan macam kita, kalau orang tu mak bapak kita mandang kita ataupun raja sejumpa kita minit banyak, ada harapan dapat Datuk Seri. Begitu Allah Ta'ala tu. Dan tahulah kita daripada ini bahawa sembahyang sangat besar faedahnya bagi diri kita. Pasal sembahyang tu di antara perhubungan kita dengan hamba-Nya. Tiap-tiap hari menghadap raja segala raja, dan menghadap dia tak payah appointment, tak payah temu janji. Kalau ngajak sultan kan Semedang pos sibuk saja. Tapi menghadap raja segala raja, tak ada temu janji. Itu besar faedah. Masa itulah kita mengadu segala kelemahan kita, kekurangan kita. Lepas tu sembahyang dari segi luar masuk doa. Ya. Dalam sembahyang doa saja, ngabur awak sakit minta sihat, ngabur awak susah minta senang. Betul. Hari-hari ngadap dia. Betul. Sembahyang dari segi syarak maksudnya beberapa perkataan, beberapa perbuatan dimulai dengan takbir sudah dengan salam. Jadi maknanya orang yang sembahyang ni sentiasa mengadu. Munajat, bersembang dia. Artinya kalau selalu mengadu, dapatlah permohonan. Tapi kalau malah mengadu, dah. Apa itu lah. Dan tahulah kita daripada ini bahawa sembahyang sangat besar faedahnya bagi diri kita. Kerana sembahyang merupakan raja segala amal. Jika dibanding segala amal yang lain, tak sama dengan sembahyang. Kalau puasa-puasa je lah. Kalau haji-haji je lah. Kalau sedekah-sedekah je lah. Tapi sembahyang, penghulu segala amal. Bila sebut sembahyang, ada takbir. Bila sebut sembahyang, ada tahmid. Bila sebut sembahyang, ada tasbih. Bila sebut sembahyang, ada selawat. Bila sebut sembahyang, ada baca Quran. Bila sebut sembahyang, ada zikir. Bila sebut sembahyang, ada doa. Betul, dia raja segala raja. Besar faedah. Kalau orang tu malah baca Quran sekalipun, dalam sembahyang dah ada. Kalau orang tu malah selawat pun, dah ada selawat dalam sembahyang. Kalau orang tu malah tasbih dalam sembahyang, dah ada tasbih. Tapi elok ditambahkan. Lepas sembahyang pun ada dalam sembahyang pun ada selawat, lepas sembahyang pun ada selawat. Macam itu lu tambah. Tapi kalau tak buat amal lain pun, dalam sembahyang sudah mencapai maksud. Dia tak tasbih dalam sembahyang, dia tasbih. Dia tak tahmid dalam sembahyang, dia tahmid. Dia tak baca Quran dalam sembahyang, dia baca Quran. Itu besar faedahnya. Lagi mensenangkan ia akan hati orang yang kepapaan dan susah. Orang yang sembahyang ni dapat mentenangkan hati. Orang sembahyang dia ingat sakit, tak ada. Orang sembahyang dia ingat susah, tak ada. Yang tahu dia sembahyang dia ingat Tuhan je. Kalau sembahyang orang ingat sakitnya lutut, susahnya hidup aku. Tapi dalam sembahyang dia menyenangkan hati. Bila sembahyang tak ingat dunia lagi dah. Sakit hilang, susah hilang. Pasal kita sedang menghadap kepada Allah Ta'ala. Kalau sakit sekalipun, dia tak teringat lagi sakitnya. Kalau susah pun, dia tak teringat susahnya. Itu lebih sembahyang tu. Lagi menyenangkan ia akan hati orang yang kepapaan. Walaupun dia papa sekalipun, dia tak ingat susah kita gitu. Papa ke, dan susah, walaupun dia susah tak ingat. Itu dia. Ketika itu dia berhadap kepada Tuhannya. Tak lupa segala apa yang terjadi pada dirinya. Ketika itu dia hanya berhadapan dengan Tuhannya. Daripada ahli tasawuf yang membaiki hati mereka. Dan orang tasawuf ni itulah. Cara nak baik hati tu lah. Itu dengan sembahyang. Bila sembahyang tu ketenangan berlaku. Jadi untuk ketenangan tu berlaku, tak ada jalan yang lain. Kita mesti memberi. Bila kita sembahyang tu ada 3 kerja. Yang pertama daripada kerja hati.
Dalam semayang ada kerja lidah, ya. Dalam semayang ada kerja perbuatan anggota. Jadi makna orang semayang tu tenang, mereka itu tak ingat benda lain. Lepas tu semayang ada 3 kerja yang perlu buat. Yang pertama dia panggil kerja apa? Kerja hati. Dipanggil ibadah al-qalbu. Yang kedua kerja al-lisan, kerja lidah. Yang ketiga dalam sembahyang ibadat apa namanya? Atau kerja apa? Kerja al-jawarih. Itu pergerakan atau perbuatan. Kerja hati dan sembahyang ada 2. Yang pertama apa? Bila kita sembahyang kena laksana je kerja ni. Ada kerja hati, ada kerja lidah, ada kerja anggota. Bila kita sembahyang, 3-3 ni mesti berfungsi. Baru tak ingat benda lain. Tapi kalau tak ada berfungsi, tu yang ingat lain. Tengah sembahyang, ingat orang rumah. Abang lepas keluar subuh, yang lupa. Nasi lemak 4, otak canam 3. Betul dia kerja. Dia. Lepas tu ingat tu. Betul. Ingat orang mau pesan suruh beli ticana, nasi lemak. Lepas itu lah, tengah sembahyang. Pasal hati tak ada kerja. Kerja hati ada 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, memahami apa yang kita baca. Barulah lupa ingat orang mau suruh beli nasi lemak ke, beli roti canai ke. Lepas sembahyang baru ingat. Start waktu, bedah suruh beli roti canai. Baru ingat. Dalam sembahyang tak ada. Kalau tidak, tengah sembahyang imam lambat nak baca. Tengah-ngiang lubang telinga tak. Abang lepas subuh orang beli roti canai 4 keping, nasi lemak 4 bungkus. Tengah sembahyang tu. Tapi bila nak tenang? Sepatutnya sembahyang tu menyenangkan. Menyenangkan hati, tidak ingat benda lain. Jadi kerja hati dan sembahyang 2. Yang pertama, niat. Yang kedua, memahami apa yang kita baca. Maknanya kita nak sebut maulud, lidah menyebut, hati menerima, maka tak ingatlah benda lain. Walaupun orang rumah berpesan, walau dia susah, walau sakit, tak ingat sakitnya. Pasal dia mendapat ketenangan di situ. Dan seterusnya. Dan apabila mereka itu masuk sembahyang, nescaya hilanglah hatinya sekalian perkara yang digemarkan. Walaupun nak nikah pukul 8.30 orang, tak ingat. Kalau tidak, apa tanya tu naik kan ya? Rukun nikah berapa kata kalau tidak macam-macam orang ingatnya. Dan bila mereka masuk sembahyang, nescaya hilanglah hatinya. Hatinya bukan hati yang hilang daripada badan dia, sekalian perkara yang digemar. Kalau lepas sembahyang macam-macam gemarnya, hilang bila sembahyang dia. Dan dikasihi hilangnya barang digemar yang dikasihi di dunia tu. Teringat lagi. Lepas ni kalau nak makan roti canai lah, apa lah. Biasa kopi tu rutin kan. Lepas sembahyang subuh nak makan roti canai kedai Junid kata. Hilang. Lepas doa, lepas salam baru ingat. Kalau tidak tengah sembahyang lah. Dan bila mereka itu masuk sembahyang, nescaya hilanglah hatinya sekalian perkara yang digemarkan dan dikasihi daripada dunia. Bila orang tu sembahyang, apa benda dikasihi daripada dunia semua hilang. Sayang bini, sayang anak, sayang hati, hilang semua sekali. Bila datang, tolak lagi. Datang, tolak lagi. Macam tolak ya? Dengan kita memahami makna-makna apa yang kita baca. Kalau tidak memahami baca, kita paksa telinga itu mendengar apa yang kita baca. Pada mula-mula kan senang nak ngapanya kan. Kita paksakan hati kita mendengar apa yang kita dah baca. Kalau tidak, kalau tak paksa hati mendengar apa yang kita baca, macam-macam lah. Apa yang kita suka di dunia, lepas itu ingat dia. Masa takbir tak ingat. Bila lepas takbir, macam-macam ingat. Betul yang sembahyang seorang 3-4 masa itu lah. Macam-macam ingat. Pasal hati tu telah keluar dari sembahyang. Sebab tu bila kita sembahyang tu, jasad dan hati mesti kerja menyembah Allah. Kalau tak mau jasad saja. Kalau jasad menyembah Allah, hati tidak menyembah Allah, ibarat seperti seorang menghadiah kepada seorang yang agung kerajaannya seorang perempuan yang cantik, tetapi perempuan tu tak ada nyawa. Zahir je menyembah Allah, jasad menyembah Allah, hati tidak menyembah Allah. Maka ibarat seperti seorang menghadiahkan seorang perempuan yang cantik kepada seorang yang raja yang agung kebesarannya, tapi perempuan cantik itu tak ada nyawa. Tidak dia murka. Orang nak bagi perempuan cantik tu, iyalah bernyawa, tapi ampun tuanku, teman ada tuanku perempuan yang cantik. Kebit-kebit nyawa yang tak ada. Tak murka ke raja tu? Pasal apa? Jasadnya menyembah Allah, hati tidak menyembah Allah. Jadi bila kita sembahyang,
Jasad kerja menyembah Allah, hati menyembah Allah. Jadi bagaimana nak bagi hati menyembah Allah? Tak ada jalan yang lain, ialah memahami bacaan sembahyang itu. Bukan banyak bacaan sembahyang tu. Mula-mula kita apa bacaan yang rukun saja. Bacaan yang rukun sembahyang seperti apa? Fatihah ya. Lagi? Sembahyang ke semua kita ni? Ha? 2 bacaan rukun. Fatihah lagi? Ha? Tahiyat akhir lagi? Selawat lagi? Salam, itu je. Udah apa maknanya 4 benda ni? Ambil pula apa benda-benda yang sunat pula. Mula apa Fatihah je. Fatihah kan banyak. 7 ayat je. 7 ayat 7 hari dah khatam dah. Jangan apa sekali-lagi. Jenuh ingat je. Hari Isnin apa bismillah je. Takkan terbit fajar hingga terbenam matahari tak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani. Hari Isnin je. Jangan campur-campur lagi. Alhamdulillah. Orang penin. Penin tu malah dia tak penin tu makan je. Betul tak? Hari Selasa, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Hanya itu je. Yang Rabu, Ar-Rahmanir Rahim, yang amat murah lagi amat mengasihani. Yang Rabu saja. Yang Khamis, Maliki Yaumiddin, yang perintah hari pembalasan. Itu hari Jumaat, Ihdinas siratal mustaqim. Hari Jumaat ingat ihdinas saja. Tunjuklah aku jalan lurus. Hari Sabtu, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Para nabi, para rasul, para syuhada, para orang beriman. Hari Ahad, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang yang kau sesatkan. Sudah. Hari Ahad, sudah senyum muka. Benak buat 14 hari. Benak buat sebulan. Benak 3 bulan. Benak lagi 12 bulan. Takkan 12 bulan pun tak apa lagi, tu melampau benar. Kalau lagu Jipredin ingat je, Jipredin. Iramli, ingat je. Tak liriknya panjang. Kalau kata tu kata orang tua, ndak 1000 daya, tanda. Banyak di dalam. Awak mana sampai awak sibuk. Pagi ke bendang. Petang pula gurung pisang saja. Ada. Esok buat bendang pisang dalam kubur. Peluk sekali. Ya. Terlalu banyak mikir benda nak tinggal. Patut banyak mikir benda nak bawa. Betul. Betul langsung tak ingat. Itu apa tahiyat lagi? Tahiyat bukan panjang. Ya. Tu apa mana selawat? Selawat lagi pendek. Buat yang wajib dulu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Itu salam. Assalamualaikum, sejahtera. Senang je. Itu baru belajar pula bacaan yang sunat. Allah akbaru kabira maksudnya. Sampai wa ana minal muslimin. Itu kunut subuh. Kunut subuh kan panjang pun. Kunut subuh apa ayat? Tak ada kira dia main pun entah. Kalau lain kira benar. Ini tak cukup nasi ni. Semayang tak kira pula. Berapa ayat sembahyang subuh? Cek kira. Allahumma hadini bima hadait wa afini bima afait. Jangan benar. Lepas tu kita berhenti. Apa dah 4 ramah pun. Wa tawallani bima tawallait. Ya. Betul, wa barik li bima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yaqdu alayhi wa innahu zil ma walid wa la ya'zu ma dait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu. Betul? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu salah. 12 ayat ya. 12 ayat 12 hari je. Hari Isnin apa? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjuklah aku sebagaimana orang yang Kau tunjuk. Hari Isnin je. Selasa, wa afini fi man afait. Sihatkan aku sebagaimana orang yang sihat. Pak Abu tu sihat, aku nak sihat juga Tuhan. Pasal aku megang, sebangun megang lutut, bangun megang pinggang. Tu hari apa? Rabu. Wa tawallani fi man tawallait. Peliharalah aku sebagaimana orang Kau pelihara. Kau bedah tu Kau pelihara, aku pun Kau pelihara ya Allah. 12 hari dah datang, bukan teruk sangat. Tak berapa gantang makan minum tak dapat lagi. Macam mana? Itu saya kalau ngajar telinga tebal sikitlah. Telinga macam telinga bawah perut. Tak bagi tahu. Bukan susah. Kunut subuh ni cara pembacaan 3 peringkat.
Jangan main bantah je. Banyak tak selesai. Bila saya pergi kuliah subuh, banyak tak selesai. Itu perkara sunat tak selesai. Belum yang rukun-rukun lagi. Baca kunut 3 perangkat. Yang pertama, imam baca, makmum amin. Taman baca. Imam baca, taman makmum amin. Daripada Allahumma hadina fiman hadait sampai wa qina syarra ma qadait. Itu imam baca, makmum amin. Amin. Itu perangkat pertama. Perangkat kedua, imam baca, makmum baca. Mana ayatnya? Imam sunat baca, makmum sunat baca. Mana ayatnya? Tiba fa innaka taqdi itu imam baca, makmum baca. Pasal apa? Ini bukan kalimah doa, itu kalimah puji. Bila sebut kalimah puji, imam sunat muji makmum, imam sunat muji Tuhan, makmum sunat muji Tuhan. Ini imam sapu semua sekali. Wa qina syarra ma qadai fa innaka taqdi. Dengan elok dia aja. Ngaji tak nak. Jadi makmum nak baca apa? Makmum yang tengin, amin kata. Tak tengin. Kalimah puji tidak jawab dengan amin. Yang jawab dengan amin kalimah doa. Tapi kalau malah baca, kira-kira tu ke amin kepada bila imam kata fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Engkau yang hukum dan engkau tidak hukum. Kita sebut asyhad. Aku menyaksikan. Sampailah palakal hamdu ala ma qadait. Asyhad. Asyhad. Bukan amin. Tapi sebab tengin tak nak belajar. Bunyi kasar tengin je. Memang tengin pun. Tu dia. Kita belajar. Sampai palakal hamdu asyhad. Asyhad daripada tadi apa? Daripada fa innaka taqdi tadi kan. Kalimah amin, kalimah doa jawab dengan amin. Kalimah puji kena jawab asyhad. Asyhad. Ada. Pasal imam dah merampas hak makmum. Patutnya sunat imam memuji Tuhan, sunat makmum memuji Tuhan. Bila kalimah fa innaka taqdi, makmum memuji sampai falakal hamdu. Kerana imam sunat lagi bawa 2 lagi dengan lafaz jamak. Kuat sikit. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin kata makmum. Kemudian imam sunat nyaringkan wassalah. Kerana wassalawat pun termasuk doa. Bila imam sebut 2 perkara, makmum amin juga. Ini imam pun buat, dia pun buat. Pasal apa? Tengin tadilah. Yang 3 perangkat lah. Yang pertama, imam baca, kita amin. Yang kedua, imam baca, kita baca. Yang ketiga, imam baca, kita amin. Yang ketiga, imam kata nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amin. Barulah betul tempatnya. Ni parking tak betul. Marah dah orang. Parking motor dekat tempat kereta, marah dah orang. Parking kereta tak motor. Calon orang kereta tu. Tak betul parking. Ada. Jadi mana kunut subuh 3 perangkat lah, ya. Jangan main bantah je. Kalau bukan bantah tidur tu dapat ngantuk. Betul tak? 3 perangkat. Maknanya yang pertama tadi, imam baca, makmum amin. Bermula Allahumma hadini atau Allahumma hadina sampai wa qina syarra ma qad. Amin. Yang kedua, imam pun sunat baca, makmum sunat baca. Pasal itu bukan kalimah doa, itu kalimah puji. Daripada kalimah sanak. Sanak dengan puji. Ada. Fa innaka taqdi sampai palakal hamdu tu imam baca, makmum baca. Jangan imam sapu semua sekali. Tu dia. Kemudian imam sunat baca, tiba kalimah istighfar tu kalau apa jamak. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Wa sallallahu pun sunat makmum amin juga. Kerana selawat termasuk kategori doa juga. Mulai hari ni kita ubah. Jangan seropel aja. Okey, seterusnya. Dan kanilah Tuhan paksa kita supaya kita suruh ahli keluarga kita sembahyang dengan firman-Nya. Suruhlah ahli engkau dengan sembahyang dan sabarlah atas malahnya. Memang itulah. Tidak kami Tuhan meminta akan dikau rezeki, bahkan kamilah yang beri rezeki. Sebab itu betapa besarnya pada sembahyang sampai Tuhan suruh ahli kita sembahyang. Betul? Betul sebut dalam surah apa? Toha tu, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Yang bermaksud ada suruhlah ahli engkau. Ahli engkau termasuklah bini kita, anak kita, dengan sembahyang dan sabarlah atasnya. Memang payah nak ngajak anak sembahyang ni. Tapi kalau ngajak kedai makan, hari ni kita makan nasi Iskandar, cikgu. Kalau kebut naik keretanya. Tapi mungkin kat bawah masjid tergaru-garu. Memang payah. Kena sabarlah. Kita tunggu juga. Suruh ahli engkau dengan sembahyang dan sabarlah atas malahnya. Memang malah. Dia tak malah tu yang main kitab 4 segi tu. Tolak. Tu tak malah rajin.
Celik je mata itulah, berhenti kita tidur. Kadang dah tidur pun bercakap benda kitab 4 segi tu. Wah, terpaksa kita tutup kan. Ada. Tetapi suruhlah ahli engkau kepada sembahyang dan sabarlah atas malahnya. Tidak kami, Tuhan akan dikau rezeki. Kata Tuhan, kami tak diminta rezeki, kami yang bagi. Bahkan kamilah yang beri rezeki pada engkau. Buat je sembahyang, rezeki yang bimbang. Rezeki tangan aku. Kerja aku mesti sembahyang. Jangan bimbang dengan rezeki. Aku tidak minta rezeki, tetapi aku yang beri rezeki. Tugas kamu sebagai ahli keluarga, suruh ahli kamu sembahyang. Anak kita, bini dan sebagainya. Dan sebenarnya sembahyang inilah tempat kesukaan dan kesenangan. Sebenar-benar kesukaan dan kesenangan sembahyang lah. Dan sedap, rasa lazat sembahyang tu. Bukan macam lazat macam makan gulai tu. Dan sempurna nikmat bagi Allah, bagi orang yang kenal Tuhan. Maknanya dapat kesukaan dan kelazatan itu hanya orang yang solat. Itu orang yang kenal Tuhan, ya. Dan sempurna nikmat bagi orang yang kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan yang dia dapat sempurna segala kenikmatan itu. Hingga dirinya suka selama-lamanya dalam sembahyang. Tetapi berlebih-lebih kurang sedap atau suka itu mengikut martabat makrifahnya. Sedap tak sedap orang sembahyang tak mengikut pengenalan dengan Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan betul, baru rasa nikmat. Tapi kalau Tuhan tak kenal berdoa, macam tak ada nikmat lah. Macam sembahyang macam makan je lah. Tapi orang yang betul-betul kenal Tuhan ni, sembahyang itu merupakan nikmat dan kesukaan bagi mereka. Tapi nak tahu, mengikut kepada seorang tu. Kalau kenal Tuhan, macam mana nak kenal Tuhan? Kena baca tauhid lah. Kalau tak baca tauhid, nak kenal, baru dapat kenikmatan dan kesedapan sembahyang. Kalau tidak, tak dapat lah. Jadi perbandingannya kesedapan dan tidak kesedapan itu melihat kepada seorang tu kenal penciptanya. InsyaAllah dia sambung sejak akan datang. Banyak-banyak orang boleh bawa ni tak? Nanti tuan-tuan tengok 3 muka orang. Ya. Mana tengok muka jam, ada jam ke? Oh, 7.30 ni kita tengok muka saya. Tak ngombin nampaknya. Sudah tengok muka pintu, tinggal saya seorang juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajmain. Allahumma rizqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hal malaikatal muqarrabin fi afin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wallahu alam. Ya,